Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Kitab itu pakai surat 60 perengan akhir sekali. Perselisihan tersebut juga membawa kepada perselisihan pada adakah sifat wujud terkena atas zat atau suku daripadanya. Maka jika ia suku daripadanya, nescaya ia termasuk dalam jumlah zat. Berkata Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, wujud adalah ainul zat, yakni terkena atas zat. Adapun dikatakan sifat, maka sesungguhnya atas jalan tasamuh, yakni bermudah-mudah. Bahkan wujud dipahamkan bahawasanya seolah-olah asing daripada zat pada pahaman kita. Berkata ulama mutakallimin, sifatul wujud dia ialah hiya allati la tu'aqqalu zatu biduniha. Artinya wujud ialah sifat yang tidak dipahamkan dengan akal tanpa zat. Tahat. La tu'aqqalu zatu biduniha. Sifat yang tidak dipahamkan tanpa zat. Kita bicara nanti insya-Allah. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, ihsan dia, pemberian dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Lahir pula kita daripada mak ayah kita Islam, dengan itu kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Disebabkan Islamnya ayah mak kita, walaupun kita tak pernah faham Islam, alhamdulillah dapat Islam tu. Islam yang kita dapat pula dengan limpah kurnia Allah Taala juga. Kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Dengan itu kita dibesarkan, terbiasa, teradat dan dapat berada dalam keadaan patuh, taat, ikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Lagi nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita, diberi kita keinginan, kehendak untuk faham ajaran Islam, faham perjalanan agama, faham apa tuntutan dan kehendak Allah Ta'ala kepada kita, dan bagaimana untuk menzahirkan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur dipertemukan kita dengan guru dan orang yang boleh menunjukkan kita jalan-jalan bagaimana untuk mengenal Allah Ta'ala dan boleh mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Syukur dijadikan kita pula umat yang istimewa, khairul ummah, umat dipanggil umatud da'wah, iaitulah umat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita digunakan syafaat dia di akhir esok. Amin ya rabbal alamin. Syukur diberi kepada kita keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah di masjid ni malam ni, diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam satu majlis yang sangat mulia yang kita diperintahkan untuk sentiasa berada dalam majlis ini atau seumpamanya. Dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Khulasah Sifat 20. Hadirin sekalian, perbincangan kita bincang ni adalah
nak bicara istilah sifat yang pertama atau pembahagian 4 sifat daripada 20 tu yang dipanggil sifat nafsiyah. Itulah bab wujud. Antara lain pembicaraan kita dulu ada 2 makna yang telah kita bincang. Ada wujud dengan makna ain maujud. Ada wujud dengan makna hal. Saya tak ulang lah tu. Kalau ada kitab, rujuk balik. Bahkan dengan apa yang kita bincang tu, alhamdulillah sikit sebanyak. Dan dengan keputusan yang kita dapat pada pelajaran pada bulan lepas, dapat kita buat kesimpulan dan dapat kita faham yang dimaksudkan wujud tu mestilah tiada lain adalah ain maujud. Saya ada sebut istilah-istilah gitu katanya, kerana kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah, wujudu syai'in adalah ainuhu. Tak dikatakan wujud sesuatu, melainkan wujud itu adalah diri perkara yang kita sebut. Jadi atas kita bicara wujud Allah, maksudnya wujud zat Allah. Bahkan kita sebut apa saja, nama sesuatu ataupun sifat sesuatu, bila sebut sifat ataupun nama sesuatu, pasti akan ada zat yang akan dirujuk. Pasti ada. Kalau saya katalah tuan-tuan tak pakai face mask, kenapa tu kan? Face mask, saya tak pakai dah. Sekarang saya duduk cakap tu jenuh pula kan. Tak gitu tuan tak faham nak cakap saya. Jadi face mask tu apa? Itu nama. Face mask tu akan dirujuk kepada apa yang kita letak dekat muka tu lah. Kalau bubuh kat mata ni panggil face mask. Itu terlalu Zoro. Alhamdulillah. Jadi dia akan ada nama dia akan ada zat yang akan dirujuk. Betul ya? Okey. Saya tak panjang lah, saya nak tunjukkan antara yang telah kita bicara. Yang ni pun ada sikit sebanyak dia akan sebut sekali lagi. Ada di antaranya macam berulang sikit dengan apa yang telah disebut. Macam mana pun dia nak mantapkan fahaman kita, yang kita khasnya bila kita sebut la ilaha illallah, tiadalah ilah melainkan Allah. Apatah lagi atas kita bicara Allah ni nama. Nama pula bukan nama am tapi nama khas kan. Kalau nama am pun pasti akan dirujuk pada zat yang tertentu. Kalau saya sebut kipas kan nama am kan, mesti mana kipas? Kita boleh ada zat yang akan dirujuk, mesti punya. Tak dikatakan kalau kata kipas ni ada tak? Ada apa? Mestilah ain kipas itulah yang akan dirujuk. Kalau kita sebut lampu, ada tak lampu? Ada. Mana lampu? Jadi akan ada zat lampu yang akan dirujuk. Itu nama am. Istilah orang putihnya bahasa Inggeris dipanggil common knowledge, common noun. Kalau nama khas, tentulah akan ada zat khas yang akan dirujuk. Yang tu istilah bahasa Inggeris English grammatical dia tu dipanggil proper noun. Dia akan makna yang khas. Kaedah bahasa Arab, nama am ni dipanggil isim nakirah. Kalau nama khas ni dipanggil isim ma'rifah. Ya, tuan-tuan tak biasa dengar Arabic tu satu hal lah. Tapi perbincangan dia macam tu lah. Cuma kat kita ni bila kita tak biasa dengar Arab tu, dia rasa macam susah sikit. Tapi sebenarnya kaedah pembahasan adalah benda yang sama. Apatah lagi kita sebut Allah, nama khas pula tu bukan nama yang sebarang nama. Kalau saya sebut nama Bang Nun misalnya, sebut juga nama kawan tu ya, sebut Bella kan, siapa tak kenal? Kenal? Bukan Bang Nun Manung ni, Manjung ni, Bang Nun yang nak jadi PM tu. Oh, tu tahu baru sikit kan. Baru perasan tu. Dia tiba punya Bang Nun tu siapa? Antara Bang Nun dengan Allah, siapa lagi terkenal? Sepatutnya. Siapa lagi sepatutnya kita kenal? Oh, kalau Bang Nun pun akan ada zat Bang Nun. Siapa tu tak boleh kan? Bang Nun bukan seorang kan? Tapi akan ada lah Bang Non yang tertentu. Dia tak boleh lah Bang Bang Long, Acu, Aci, apalah adik-beradik tu lah kan. Dia mesti ada yang dapat gelaran tu lah. Zat tu lah akan dirujuk. Orang tu lah yang akan dijadikan reference untuk bila kita sebut satu sifat atau satu nama. Kalau sebut Allah pula, tentulah bila sebut Allah tu ada apa? Zat ada. Dan bila kita sebut zat Allah Ta'ala, macam mana kita dah belajar, ada common knowledge kat kita pun, kita belajar Allah ni memang sabit zat dia, cuma zat dia macam mana?
Oh, di luar keupayaan kita untuk kita fikir hakikat zat bagaimana. Bahkan kaedah kita diajar untuk meninggalkan bahas mengenai hakikat zat Allah Ta'ala. Beriman saja sabit zat dia. Apa saja terbayang, apa saja terfikir, apa saja terlintas, apa saja tergambar, lintasan-lintasan apa dalam hati, dalam fikiran, nyahkan fahaman dan memperakukan bahawasanya apa yang terlintas, terfikir, tergambar, terbayang itu adalah Allah Ta'ala. Subhanallah. Pasal apa? Itu semua makhluk. Pasal istilahnya masih boleh dicapai dengan imajinisasi, khayal-hayalan, gambaran, lintasan. Allah bukan lintasan. Ada hakikat zat dia, tapi kita takkan boleh kenal di luar keupayaan kita untuk boleh mencapai hakikat zat dia. Mustahil boleh capai itu. Pasal apa? Memang tak boleh capai. Bahkan isi kaedah ada sebagian yang kita dah belajar awal kitab dulu. Jangan kata hakikat Allah Ta'ala, hakikat makhluk pun kita tak boleh nak mencapai apa dia hakikat makhluk dan mengenal hakikat makhluk tu. Antara yang memang selalunya spesifik dibahas dalam ilmu tauhid ni adalah bab roh. Roh yang ada kat kita pun kita tak boleh kenal hakikat zat dia. Macam mana pun bila sebut roh, roh pun nama am, bukan nama khas. Kat kita ada roh kan. Ada roh tu ada apa? Ada zat roh tu. Diri roh. Jadi kat kita sekarang ada roh kita. Ada diri roh tu apa maksudnya? Ada zat roh tu. Roh tu rupa lagu mana? Macam mana nak cerita? Ada tak sekarang roh kat kita? Ada? Sikit lagi tanya kalau gini. Kita dengan roh tu, kita sebenarnya roh tu ke ni? Bagi soalan itu nak melengur sikit lah. Sebenarnya kita tu, roh tu ke kita? Ke jasad ni ke kita? Rupanya tak kenal rupanya. Tak tahu rupanya. Roh tu lah kita. Jasad ni sebagai satu pakaian. Ini tu kot bahasa nak sebut. Dia tempat alat sebagai medium. Bunyi orang putih lah sikit tu kan. Untuk Allah Ta'ala zahirkan roh kita. Bukan hakikat roh kita tak tahu. Untuk menzahirkan sabit roh kita, dijadikan jasad kita. Jasad kita ni seolah-olah menterjemahkan roh kita yang Allah Ta'ala bagi jadi kita tu. Adalah roh itu. Kita dicabut roh. Jasad kita mati. Roh kita tak mati. Roh tak mati. Lepas tu bila dibubur alam barzah, jasad kita duduk alam barzah. Jasad kita masih alam syahadah ni, alam dunia ni. Tapi bila masuk dalam kubur, ada soal jawab muka nakir, yang disoal tu bukan jasad kita. Yang disoal tu roh kita. Jadi yang kita nak jaga tu apa? Roh kita. Jadi yang kita nak hidupkan adalah roh kita. Nak hidupkan adalah hati kita, batin kita. Bukan nak bela jasad kita. Itu yang kita nak kena belajar tauhid dan nak kena faham dan bagaimana untuk menghidupkan istilahnya basirah kita. Hati nurani kita. Nak hidupkan qalbi kita. Hati inilah nak bagi hidup. Hati inilah yang kita nak belajar, nak berguru, nak istilahnya talaqi, dapat riadah, latihan untuk kita hidupkan dan sedar kita kepada siapa Allah Ta'ala. Bukan sedar hanya kepada makhluk ni. Kalau kedar hanya jasad kita, makhluk keliling kita, maksudnya kita belum kenal Allah Ta'ala siapa. Kalau belum kenal Allah Ta'ala siapa, satu hal, bahkan istilahnya hati kita belum hidup ke Allah Ta'ala. Belum lagi. Mati hati kita. Kita tak pernah belajar pula. Lagilah. Tak pernah faham siapa Allah Ta'ala. Ataupun belajar jadi pahaman Wahabi lah misalnya. Allah tu atas aras, Allah ada muka, Allah ada tangan. Macam mana pahaman ketuhanan macam ni? Out of order. Daripada perjalanan agama. Terkeluar daripada pahaman ajaran ahli sunnah wal jamaah. Rosak pahaman kita. Walaupun atas nama Islam. Islam apa benda macam ni? Sikitlah pahaman macam tu. Jadi asal nak sebut, kita nak kena belajar macam mana nak hidupkan hati kita. Nak hidupkan kenal kita siapa Allah Ta'ala. Dan nak kenal Allah Ta'ala perantaraan dia, kita.
Pasal mana boleh kita nak kenal Allah Ta'ala direct ni. Tapi dengan kita lah kita boleh kenal, dengan perantaraan kita ni. Pasal kita, Allah yang bagi ada. Mana boleh kita ada sendiri. Yang tu ada sebagainya kita dah bercara, ada tempat kita akan bercara nanti. Cuma asal saya nak sebut ialah, bila kita sebut roh tu, mesti ada hakikat roh. Cuma saya sebut tadi, kita tak boleh kenal hakikat roh, tapi sebenarnya hakikat roh tu ialah kita. Tapi kita tak boleh kenal hakikat roh. Jadi, yang ni yang nak kena belajar, macam mana nak istilahnya nak hidupkan roh tu. Kalau bahasa yang agak common kita pakai, macam mana nak hidupkan hati tu. Macam mana nak hidupkan batin kita. Dan itulah pelajaran besar yang kita nak mengaji tauhid ni, supaya kita boleh istilahnya ihsas Allah Ta'ala, idrak Allah Ta'ala. Cuma Arabic sikit perkataan tu apa? Kita sedar Allah Ta'ala. Kita tengok kita hadir hati kepada siapa pencipta kita. Ni pelajaran tauhid ni, pelajaran tauhid. Inilah pelajaran yang kita duk belajar ni, supaya kita boleh sedar kepada siapa menjadi yang kita. Kita bukan terlalai, terlena, terleka dengan tengok diri kita dan tengok apa keliling kita. Bahkan apa yang kita tengok pada diri kita dan keliling kita, kita sedar siapa menjadi yang kita dan siapa yang menjadikan apa yang ada keliling kita. Pasal semua kita ni, kita dan keliling kita ni, semua adalah makhluk. Bila makhluk, dia tak boleh berdiri sendiri. Makhluk tak boleh ada sendiri. Yang kita dah nampak memang ada. Tak boleh nafikan ada dia. Tapi kena faham, hakikat makhluk ni asal tiada. Dan yang ada tu mesti ada. Tak boleh ditolak, tak boleh dinafi dengan akal sama sekali. Dan sabitlah tu dengan Al-Quran dan hadis. Yang tu yang diajar atau istilah ulama-ulama kita dulu untuk mensabitkan adanya Allah Ta'ala ni apa dia? Baharu alam. Alam ni. Antara alam tu kita ni. Adanya kita sepatutnya kena ajar satu perkara apa dia? Allah yang ada dengan aku. Allah yang hidup dengan aku. Allah bagi kederat aku. Allah bagi melihat aku. Allah bagi mendengar aku. Tak ada apa yang ada pada aku melainkan Allah yang beri segala-galanya kepada aku. Adanya aku ni ialah segalanya adalah limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kepada aku. Tu tauhid kita besar tu. Pelajaran besar tu. Pelajaran sangat asas tu. Dalam bab ketuhanan. Cuma asas saya nak bicara tu, nak sedarkan dan nak hidupkan batin dan qalbi kita. Saya sebut roh tu. Jadi jasad kita ni ada roh. Kalau roh yang kita tak nampak pun kita sabitkan adanya roh itu, walaupun tak boleh nampak, apatah lagi nak sabitkan adanya Allah yang mencipta roh kita tu. Kalau roh kita tu pun kita tak boleh capai hakikat dia, macam mana nak mencapai hakikat yang menciptakan roh itu? Lagi tak boleh capai. Lagi di luar keupayaan kita. Tapi sabit atau istilah kata Allah ada, maksudnya ada zat dia. Atau kita bicara roh ni, sabit ada zat roh itu. Bahkan kalau sebut roh tu nampak macam satu benda susah sikit. Kita sebut benda yang common dekat kita. Apa dia? Oksigen. Ada tak oksigen? Ada apa? Ada zat oksigen tu. COVID-19 ni memang ada. Hari ni berapa? 1208. Hafal nombor. Itu yang sakitnya kan. 1208. Ada ke COVID ni? Ada apa? Ada zat virus tu. Cuma di situ ada manipulasi politik ke apa, ada konspirasi ke. Yang tu pun kena jaga-jaga je. Pasal macam ada benda tak kena je. Mesti ada sesuatu tau. Kenapa masjid yang jadi sasaran? Surau yang jadi sasaran. Jumaat yang jadi sasaran. Pasal raya tak jadi sasaran pun. Ahli-ahli agama pula jadi sasaran. Kalau tablik, right tick tablik je. Dah tak ada dalam kluster tablik. Tapi bila kluster politiknya kan, tak pula bubuh kluster politik kan. Patutnya ahli politik. Soal jawab tu. Nak tanda nak ni kan, cek ke hospital ada tak ni duduk ni bercampur dengan sama-sama. Betul ahli politik tepi. Macam apa? Pergi Sabah. Macam tu kan. Patutnya kluster politik ni yang bawa haprak dalam Malaysia ni. Meningkatkan kes. Dia lah.
Oh, kacau ni. Ada orang tengah tambah ayat lah. Panas ke. Saya nak cerita apa ni? Macam ada benda tak kena ni. Tambah pula dia orang ni lah. Duk sibuk-sibuk. Kita duk susah-susah macam ni. Mau duk kelahi dapat pangkat pula. Ni. Oh tu. Sikit lah kan. Macam mana pun tu marah kita macam tu. Kaedah kita diajar dalam syarak apa dia? Allahumma hadina. Allahumma hadina. Allahumma hadi qawmana. Ya Allah, bagilah tunjuk pada kaum kami. Tunjukkan kami juga jalan yang benar. Pasal apa? Kita kena ada sifat kasih sayang. Kesian tak dia. Kesian apa? Kita boleh main masjid. Kita boleh duduk sibuk dengan nak mengaji, nak faham, nak kenal Allah Ta'ala. Nak betulkan akidah kita, nak betulkan kehidupan kita. Supaya betul lurus atas perjalanan agama. Yang demo ni kesian kita tengok. Hari-hari duk mikir politik. Hari duk fikir duit. Duk fikir pangkat. Kita ni, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi sibuk nak fikir macam mana nak aku nak damping diri ke Allah Ta'ala. Macam mana nak zikir ke Allah Ta'ala. Macam mana nak tauhid ke Allah Ta'ala. Nikmat besar ni tuan-tuan. Jangan tak tahu. Jadi orang yang tak dapat tu macam mana? Kita kena ada rasa kesian. Yang inilah ajaran. Antara ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran apa ni? Ada sifat kasih sayang sama orang Islam. Tu yang jumpa buat Assalamualaikum. Cuma tadi Assalamualaikum tak? Assalamualaikum. Nak salam pun kena minta izin. Boleh saya salam? Oh boleh Ustaz ya. Memang ada tempat yang memang allergic sangat. Nak salam pun macam tu kan. Dah diajar pula. Ajar salam macam ni. Macam orang putih lah. Macam orang kafir lah. Dia ajar buang sunnah tu. Tu kata macam ada benda tak kena ni. Mesti ada hidden agenda tu. Mesti ada. Tak percaya tengok lah nanti. Tunggu je lah. Kaedah kita kena berwaspada. Dan orang kata apa? Macam-macam lah nak sebut tu kan. Ambil waspada. Mesti ada hidden agenda. Mesti ada. Sikit saya nak sebut yang mesti ada tu kan. Pasal kita kena kuarantin 14 hari kan. Kalau kena kes betul. Orang pesakit tu masuk tak sampai 10 hari sembuh. Pulih sebenarnya. Orang tak pelik ke? Saya pelik gila tu. Dulu saya tahu apa pelik tak. Tapi bila tengok perkembangan ni. Hari ni berapa orang boleh? 600 lebih. Oh 671 pulih kan. Bahkan saya ada kami kat Kuala Lumpur ada kluster Kuala Lumpur yang panggil Bah Pegalan tu. Jumaat kami tak boleh Jumaat. Bukan PKPB pun. Tapi majlis agama keluar jabat rumah Jaid. Keluar arahan. Tak boleh sembahyang Jumaat. 13 orang je. 2 minggu lah ni. Semalam dengan minggu lepas. 2 minggu lah. Tak boleh sembahyang Jumaat. 6 orang punya pasal. Saya nak sebut apa? Orang yang dah sakit, positif COVID, dah keluar hospital. Pulih sepenuhnya. Yang kita tak boleh sembahyang Jumaat lagi. Tak faham saya sebut apa? Ada benda tak kena ni lah. Kalau ajaran Wahabi tak ada masalah lah. Boleh kat madrasah lah lagi. Boleh daftar pula bawah Jaib. Mak Tafiz. Padahal kenal guru dia. Guru dia Wahabi totok gila dia. Duk ajak berdebat, duk kelahi, duk masuk dalam YouTube. Duk masuk pun sama-sama geng dia. Nak buat majlis pun geng sama-sama dia. Kenal sangat lah. Ni kluster W. Contoh pasal itu. Dia takkan panggil kluster lain. Dia akan panggil kluster dia untuk buat majlis. Elok je. Boleh mengajar masjid surau. Boleh ajar perkembangan buat madrasah. Mak Tafiz. Tak ada ambil tindakan apa-apa pun. Sepatutnya macam mana? Silent dengan dia. Saja saya geram juga tu kan. Pasal kenapa? Tindakan tu. Tapi bila tak boleh kena yang ni, masjid Jumaat tak boleh. Penjarakan sosial. Kaedah mencegah tu satu hal. Tapi yang Wahabi tu tak cegah pun. Kalau ikut virus tu lagi tuan-tuan. Mati COVID belum tentu mati tak ada iman. Yang mati Wahabi saya silap tak ada iman tu. Tak nak ambil sini pun. Bagi laporan tu tak ada tindakan. Tapi bila ada isu-isu ni nak mahu. Terus. Tak boleh bagi Jumaat. Cepat lah tu. Bagi tak ada Jumaat cepat. Nak bagi ada Jumaat boleh lambat. Nak bagi tak ada kuliah cepat.
Sampai sekarang tak boleh ada kuliah duha secara rasmi keluar untuk bagi boleh kuliah duha. Kuliah muslimat tak ada secara rasmi keluar arahan untuk boleh bagi kuliah muslimat. Antaranya selepas asar. Tak boleh. Hatta maghrib dengan isyak pun tak ada istilah rasmi orang perempuan boleh datang berjemaah sembahyang isyak. Apa masalah? Dia mesti ada benda agenda untuk apa ni, nak menghapuskan cara amalan Islam apa ke macam-macam ni. Alhamdulillah. Itu sikit lah kena saya nak sebut tang kata kena redung juga ada masalah apa keliling tu atas kita bicara ni nak faham khasnya nak meningkatkan kefahaman kita faham Allah ada, memang ada sungguh ada tu sabit zat dia ada. Jadi atas apa yang telah kita bicara mengenai wujud tu, maksudnya wujud zat Allah Ta'ala, kata dia perselisihan tersebut juga membawa kepada perselisihan kepada adakah sifat wujud terkena atas zat, diri zat itu ataupun suku. Maksudnya suku ni sebahagian daripadanya daripada zat. Jadi memang ada kaedah-kaedah bahasa macam ni. Maksudnya bila kita sebut kata ada tu, adakah diri zat tu ataupun ada hanya sebahagian daripada zat. Memang kita kadang-kadang ada bab-bab kita guna bahasa macam ni. Bahkan kadang-kadang kita sebut sebahagian daripada zat tapi makna dia zat. Ada ketika kita sebut seluruh zat tapi maksud dia sebahagian zat. Tak faham apa saya sebut apa? Kalau tak bagi orang masuk dalam pejabat, kita tulis apa? Tak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan aja. Kan ada bahasa itu kan? Apa maksud kaki tangan? Orang, zat. Bukan masuknya kaki tangan. Tak boleh masuk. Yang masuk badan aja. Enak deh. Kan saya nak cerita apa? Sebut kaki tangan, juzuk, tapi maksudnya the whole body. Kaki tangan dengan mana? Staff. Staff ni apa? Tangan dan kaki je. What stupid person cannot understand about this? Cakap mutih kira lah. Apa maksud kaki tangan? Staff orang. Seluruh zat. Ada tempat kita sebut zat. Tapi maksudnya sebahagian daripadanya. Tuan-tuan, kenduri sebelah lembu. Makan apa? Makan lembu. Makan lembu. Makan? Daging lembu. Okey, bagus. Pandai. Alhamdulillah. Orang kata, ada benda yang kita sentuh je. Maksudnya, boleh faham. Yang ni Wahabi tak faham ni. Wa yabqa wajhu rabbika. Dia tak kenal. Dia tak faham. Dia faham muka-muka. Astagfirullah. Kita pun guna bahasa apa? Lama tak nampak muka? Pasal pakai face mask ke? Apa maksud lama tak nampak muka? Tak nampak dia lah. Tak nampak zat dia. Ada guna, kita guna, jangan kata muka. Lama tak nak, bayang pun tak nampak. Apa maksud bayang? Tuan bayang. Yang ni yang bahasa-bahasa yang W tak faham ni. Hadanallah ila siratim mustaqim. Mudah-mudahan dapat hidayat. Masa kita tak, tuan-tuan tak ngaji sastra apa pun, masa boleh faham bahasa-bahasa macam tu, dan kita memang pakai pun. Penjelasan macam ni yang tak kita bercara berakidah, yang ni dia sebut. Bila sebut zat ni, ada tempat kadang-kadang dengan mana diri zat, ataupun dengan mana sebahagian pada zat. Memang ada bahasa maksud macam tu. Baik, maka jika ada suku daripadanya, kalau adalah, kata dia, mana wujud itu adalah suku dengan mana sebahagian. Bukan suku tu dengan mana quarter. Quarter suku kan. Bukan sama mana suku 1/4 tu kan. Suku dengan mana bound. Dengan mana sebahagian. A part of. Bukan a quarter of. Faham saya buat apa kan? Saya translatekan suku tu. Suku kan 1/4 kan. Bahasa Inggeris apa? Quarter. Tuan-tuan tak faham tu, teruklah bahasa Inggeris ke rupanya. Udahlah tu. Jadi ada zat dengan mana suku daripadanya, nescaya ia termasuk dalam jumlah zat. Jadi kalau kata dengan mana sebahagian,
berarti dia sebahagian daripada diri zat. Ada tempat mana macam tu. Macam mana pun atas kita bicara Allah Ta'ala wujud, mestilah wujud ni diri zat Allah Ta'ala. Cuma tak kita sebut disiplin khasnya akidah yang kita dah diajar dan dipahamkan oleh para ulama kita apa dia? Zat Allah Ta'ala kita tak boleh nak bahas. Bahkan tak ada istilah juzuk anggota pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pula bukan zat dia yang satu tu tercantum daripada komponen-komponen dan anggota-anggota untuk membentuk zat dia. Ui, lagilah. Lagi gila punya fahamnya tu. Sesat barat tu. Tu yang ada orang dia ajar akidah, dia kata apa? Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata. Yang selayak dengannya. Kan sewil lah faham tu. Pasal apa? Dia faham Allah Ta'ala ni mata, tangan, dah mata, tangan, muka, takkan asyik-asyik. Untuk apa maksud? Mesti ada maksud. Dia kata memang ada muka, memang ada tangan. Yang layak dengannya. Tak. Pahaman macam ni lah dia panggil mujassimah, mentajsim dengan Allah Ta'ala, menjuzuk dengan Allah Ta'ala. Jadi apa pahaman macam ni yang sepatutnya? Bukan muka, bukan tangan. Dia istilahnya macam saya sebut tadi, kaki tangan. Bukan maksudnya kaki tangan. Maksudnya zat. Apatah lagi bahasa dengan Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika. Kekalah wajah Allah Ta'ala. Takkan makna muka. Subhanallah. Kalau ayat tu dengan makna muka, dengan makna bila tiup sangkakala yang pertama, semua makhluk binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah Ta'ala. Apa faham? Kalau faham wajah tu ialah wajah, apa faham? Habis kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, mata, tangan habis. Yang faham dengan terjemah tu lah. Semua habis binasa. Yang tinggal apa? Terkontin-kontin tinggal muka je. Macam tu akidah. Macam tu faham dengan Allah Ta'ala. Macam tu cara faham ayat Quran. Hinanya apa faham ayat Quran gitu. Bukan saja hina, bodohnya faham ayat Quran gitu. Bukan tak kapir kau etika Allah Ta'ala macam tu. Kasar ni kapir kau orang ni. Kau tahu nak kata beriman macam tu. Baik. Jadi macam mana pun dia sebut nisbah ada makna, ada ketika wujud, ada tempatnya wujud dengan mana kullu zat. Wujud tu mesti wujud zat. Ada dengan mana kullu zat ataupun ba'du zat. Itu bahasa Arab lah sikit. Dengan mana diri zat tu sendiri ataupun ada mana sebahagian daripada zat. Ada tempat bahasa maksudnya tu. Tapi semestinya atas kita bicara ke Allah Ta'ala ni mestilah sebut zat tu diri zat Allah Ta'ala. Cuma nak bahas kullu pada Allah Ta'ala ataupun ba'd pada Allah Ta'ala, subhanallah. Sebab bukanlah ya untuk kita nak sebut pun bahasa-bahasanya tu. Selesai itu. Situ selesai. Sikit lagi saya nak sebut. Saya masih nak cerita tentang dia nak sebut ada kaedah bahasa yang mengatakan bila sebut kata ada tu ada dengan mana kullu ataupun ada tu dengan mana ba'du. Memang pasal bahasa ada. Khasnya saya nak sebut bukan nak bicara ke Allah Ta'ala, tapi nak bicara ke kita. Khas nak sebut ayat Quran. Saya selalunya saya mengajar, saya ada sebut bab ni, bab masalah memandang Allah Ta'ala. Nak sebut juga kat sini pasal dah ada penggunaan dan bahas dengan kita, dalam kitab kita duk bercara ni. Dia menunjukkan memang ada makna sebut ada sesuatu dengan makna bab sesuatu ataupun makna kullu sesuatu. Baik. Antara dalil khasnya nak sebut ahli syurga, dalam syurga, antara nikmat Allah Ta'ala bagi pada ahli syurga adalah ahli syurga boleh melihat Allah Ta'ala waktu ahli syurga dalam syurga. Boleh. Bukan Allah dalam syurga. Siapa dalam syurga? Ahli syurga yang dalam syurga. Allah subhanallah. Tak bahas kita dia di mana. Nak bahas macam mana kau boleh bahas? Tapi kalau golongan macam tu, hadanallah ila siratal mustaqim. Dia kata Isra' Mi'raj, Rasulullah di langit, itu dalil Allah di langit. Dia kata macam tu kan? Tak, Rasulullah yang di langit, bukan Allah di langit. Tak semestinya bila Rasulullah di langit, Allah di langit. Kalau Rasulullah di langit, Allah di langit, ahli syurga dalam syurga, Allah dalam syurga lah itu. Kan? Dah sewil lah faham macam tu. Baik, khas saya nak sebut dalil daripada Quran namun juga ahli syurga ni antara nikmat Allah Ta'ala beri di akhirat esok adalah boleh melihat Allah Ta'ala
wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu dalil dalam Quran tu. Kalau asal terjemah tu wujuhun. Wujuhun daripada wajhun lah. Di akhirat esok ada muka-muka. Wujuhun. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada muka yang bercahaya-cahaya. Bergemerlapan. Apa lagi yang sebut? Terang benderang. Bercahaya dengan secahaya-cahayanya. Pasal apa? Ila rabbiha nadhirah. Nadhiratun ila rabbiha. Kerana melihat ke Allah Ta'ala. Bukan Allah terang benderang. Muka terang menderang. Muka ni pasal apa boleh jadi terang? Bercahaya? Pasal memandang Allah Ta'ala. Siapa memandang? Muka memandang. Soal. Muka memandang ke mata memandang? Ada tempat sebut muka dengan makna mata. Muka ni whole face. Mata ialah sebahagian daripada our face. Boleh? Sebut muka memandang. Apa maksud? Mata memandang. Boleh? Jadi akhirat itu dalil daripada Al-Quran tu, faham wujuhun, muka boleh pandang Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Mata kita Allah Ta'ala berikan keupayaan untuk boleh memandang pada zat Allah Ta'ala. Saya nak cerita tentang muka kita tu, kita tak bicara ke Allah Ta'ala. Kita duk bicara tentang kita punya muka. Sebut muka dengan mana? Mata. Yang ni lah. Sebut muka, sebut satu zat. Dengan makna sebahagian pada zat. Boleh? Ada ulama tafsir kita kata apa? Yang tengok Allah Ta'ala itu bukan saja mata. Muka memang muka kita Allah Ta'ala beri. Our whole face. Allah Ta'ala beri keupayaan untuk melihat zat dia. Pasal apa? Pasal melihat Allah Ta'ala adalah melihat yang istimewa. Dia lah perkara luar biasa. Dan keupayaan mata kita melihat Allah Ta'ala pun bukan mata yang dengan keupayaan mata sekarang. Tapi keupayaan mata yang luar biasa Allah Ta'ala beri untuk melihat Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala bukan berjirim, berjuzuk, bertempat, bukan atas, bawah, kiri, kanan. Ni tak? Betul macam mana kita boleh melihat yang dia bukan macam dimensi kita. Kita hanya boleh melihat ikut dimensi kita. Dimensi makhluk. Dimensi makhluk pun kita tak boleh melihat semua makhluk. Ada makhluk yang kita tak boleh melihat dimensi mereka. Boleh faham apa saya sebut itu kan? Boleh nampak jin. Boleh nampak coronavirus. Boleh nampak senang. Dia sedut je. Masuk dalam vacuum kan. Kita tak boleh nampak malaikat. Makhluk pun kita tak boleh melihat dimensi makhluk. Boleh nampak oksigen. Betul. Melihat Allah Ta'ala ni, Allah bukan dimensi macam jin, macam malaikat, macam virus, macam oksigen. Subhanallah, itu makhluk semua. Allah pencipta makhluk. Jadi mestilah melihat Allah Ta'ala, melihat satu yang sangat-sangat luar biasa. It's miracles. Mesti satu sangat yang miracle, satu luar biasa. Tu dia bagi pada ahli syurga. Apa saya nak sebut ialah yang tu muka dengan mana mata ni. Dah ada muka dengan mana. Memang muka kita, keseluruhan muka ni. Muka kita, hidung kita, mulut kita, bibir kita, gigi kita, pipi ni, dahi ni. Semua boleh melihat Allah Ta'ala. Boleh ke gitu? Mulut kita bercakap, akhirat esok Allah Ta'ala boleh jadikan tangan kita bercakap. Boleh tak? Dia boleh tukar mata kita melihat. Bukan saja mata melihat, tapi muka kita semua boleh ada keupayaan melihat Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Yang tu antara makna. Yang tu muka dengan mana muka. Sebut muka dengan mana betul-betul muka. Tadi sebut muka dengan mana mata. Ada ulama kita tafsir macam ni. Apa dia? Sebut muka. Boleh melihat Allah Ta'ala. Bukan muka melihat Allah Ta'ala. Tapi pandai. Alhamdulillah. Seluruh jasad kita Allah Ta'ala bagi boleh melihat Allah Ta'ala. Itu apa pula? Sebut muka dengan mana? Muka sebahagian daripada jasad kita. Tapi maksud dia ialah seluruh jasad kita Allah Ta'ala beri keupayaan untuk melihat zat dia. Allahu Akbar. Tu yang kata melihat Allah Ta'ala adalah benda miracles. Benda luar biasa. Satu nak bahas ke Allah Ta'ala tak ada keupayaan kita nak bahas zat dia. Bahas hak kita. Inilah antara pembahasan ulama yang
golongan yang tak cukup akal itu, hadanallahu ila siratal mustaqim. Dia bahas Allah Taala. Mana boleh kau nak bahas Allah Taala? Jadi yang kita duk bahas ni, kita tak akan bahas Allah Taala sama sekali. Kita bahas apa? Istilah wujud Allah Taala. Itu kan? Jadi wujud mesti wujud zat dia. Pasal wujudu syai'in adalah ainuhu. Baik. Jadi berkata oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi saya cerita tu sikit pasal munasabah, ada cerita ada perkataan ada dengan mana? Ada tu adalah diri zat yang ada, ataupun ada tu dengan mana sebahagian zat. Baik. Imam Abu Hasan Asy'ari kata apa? Wujud ni adalah ainul zat. Okey. Yang ni pun sebab bicara saya ada sebut dah itu. Kita jumpa dah. Wujud ni adalah ain zat. Bahasa yang kadang-kadang selalu disebut, wujud adalah ainul mawjud. Itu istilah yang dipakai. Apa maksudnya? Ada tu wujud ini terkena atas zat. Maksudnya atas diri zat. Pasal tak dikatakan ada sesuatu, melainkan mesti ada tu dikatakan kepada diri perkara yang sedang kita bicara. Ya, istilah diri ini terjemah Melayu. Asal bahasa Arab, dikatakan ada sesuatu, maksudnya bicara pada zat atau ain diri sesuatu. Okey. Adapun dikatakan sifat. Baik. Macam mana pun wujud ni atas nama kita duk bicara ni dipanggil sifat nafsiyah. Okey. Nama nafsiyah tu pasal sebut wujud menunjukkan nafsi zat. Diri zat. Satulah dipanggil sifat nafsiyah. Kalau itu wujud ni zat ke sifat? Faham soalan? Wujud ni zat ke sifat? Kalau saya kata kipas, ada tak? Okey, ada tu ada apa? Ada kipas. Baik. Ada tu zat ke sifat? Ada tu ada apa ni? Kipas. Kipas ni zat ke sifat? Zat. Saya ada. Ada apa? Ada zat. Saya ni zat ke sifat? Sifat. Tak faham lagi lah kalau gitu. Boleh faham? Boleh kan? Boleh faham saya nak tanya apa ni? Jadi saya nak tunjukkan kepada makhluk ni apa? Nak tunjuk Allah Ta'ala rasa buruk dengan adab je. Bodoh rupanya. Pasal kita nak faham istilah tu kan. Kalau saya kata ni ada botol ni. Botol ni ada tak? Ada. Nampak ada. Ada tu ada apa? Ada zat botol tu lah. Jadi kalau gitu ada ni zat ke sifat? Zat. Pasal ada tu ada botol. Botol zat. Dia bentuk silinder. Dia cahaya. Dalam dia ada air. Itu pencirian dia, sifat-sifat dia. Jadi ada tu adalah zat. Betul? Tapi kita panggil wujud ni apa? Sifat Allah Ta'ala. Boleh? Betul? Tengok dia kata tu. Adapun wujud ni mesti terkena atas zat. Adapun dikatakan sifat, sedangkan kita sebut sifat 20. Antaranya apa? Wujud. Sedangkan wujud tu wujud apa? Zat. Boleh faham kan? Tapi kita kata wujud tu sifat. Tu macam mana pula tu? Dikatakan wujud tu ialah sifat, maka sesungguhnya atas jalan tasamuh. Ulama lama dah bahas tentang bab ni. Apa maksud tasamuh ni? Yang ni bermudah-mudah. Apa maksud bermudah-mudah? Sepatutnya zat, tapi buah nama sifat. Pasal apa? Dah semua kita nak belajar ni, belajar sifat. Maka wujud tu sebenarnya nak menunjukkan sabit zat, tapi dipanggil juga sifat. Boleh? Faham? Satu saya ngaji dulu, ada tutup guru, dia ajar sifat 20 ni, dia bagi soalan macam ni. Soalan tu mahal untuk nak tengok kita faham tak faham. Kita belajar selalu nama sifat 20, betul tak? Dengar. Sifat 20 ke sifat 19? Nak jawab bagi ada akal lagi. Dengan pelajaran kita belajar. Sifat 20 ke sifat 19?
Bukan COVID-19. Jangan silap dengar. Sifat 20 ke sifat 19? 19 lah. 19 lah. Kenapa? Kidam, bakok, mukhalafah lil hawadis, sekian binafsi, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirah, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakaliman, ni semua bermula dengan kidam tu, sifat wujud zat. Jadi sifat 20 kan sifat 19? Sifat 19 wujud zat. Boleh faham saya sebut apa? Tapi pasal apa kita sebut sifat 20? Jawab. Itulah tasamuh. Itulah istilah tasamuh. Soal, saya nak cerita tasamuh tu apa? Kita ni orang main masjid kan? Betul kan? Kita ahli masjid tak? Ada tak yang bukan ahli masjid? Ada juga. Apa maksud bukan ahli masjid? Mari sekali-sekali je. Macam kapal selam. Bukan ahli masjid. Ada yang ahli kenuri je. Ada kenuri pun buat masjid. Betul kan? Tapi kita panggil semua ahli. Pasal apa? Pandai, tasamuh. Orang Islam baik-baik tak? Mak rempit baik? Mak ganja baik? Baguslah kau. Ambil lah menantu esok mak rempit dengan mak ganja. Tapi bila tanya orang Islam, kita kata apa? Baik. Kalau ada semayang mayat pun, cuma yang tu ada setengah tempat amal tak amal. Bila mati je habis semayang mayat. Apa kita nak saksikan atas mayat ni? Apa kita nak katakan atas mayat ni? Apa nak kita doakan atas mayat ni? Mana kau tahu baik? Oh, Islam baik berbanding dengan orang kafir. Boleh faham? Kita tak kenal pun dia baik tak baik. Apa nama ni? Tasamuh. Oh, itu ke? Betul boleh tak amal lah tu? Boleh. Atas kaedah doa. Kalau dia jahat pun macam mana? Baik. Kalau anak tuan-tuan nak minta MRCM, tengok tak dapat. Nak kata macam mana? Baik. Layak nak masuk. Layak. Betul kan? Padahal keputusan teruk. Sabit COVID tak ada itu kan? Tak ada PUPSR. Tak ada lah pemeriksaan PUPSR, tapi ada Pfizer je kan? Tapi layak nak masuk. Orang tanya, ni layak budak ni? Baik. Rajin tak? Rajin. Pasal apa? Padahal kita tahu perangai dah. Pasal apa? Pandai. Tasamuh. Saya nak cerita bahasa tasamuh tu. Bahasa tasamuh tu. Itu nama tasamuh tu. Bermudah-mudah bahasa. Satu umum bahasa ni kalau sebut orang Islam. Orang Islam ni orang baik, orang jahat? Baik. Ahli masjid baik, jahat? Okey. Alhamdulillah. Pandai. Walaupun ada yang jahat. Istilahnya tasamuh. Tu yang bagus kita duduk dalam kumpulan baik-baik. Pasal ada tasamuh tu. Wahabi macam mana? Pening ke tak pening? Okey, pandai. Ada ke pening? Wahabi baik? Ada. Tapi kita kata, kalau kata Wahabi baik, kita akan tasamuh dengan Wahabi. Kan bahaya tu. Habis-habis tu semua jadi habis pening kita. Jenuh berjawab. Terus ada sekor dua pun masalah. Sekor dua. Tu pun tasamuh juga tu. Masa bila dia temu ekor? Dia atas liar dia mengikut akidah yang betul. Bubuh ekor dia. Okay, yang tu kot. Satu tutup guru dulu bahasa tak dulu. Masya Allah. Dia punya bahasa ni kita dengar solid. Bahasa dia. Cantik. Cuma jaga lah. Ada solid. Kena tajam tu. Terbeliak uji mata kena. Sekor terus dia pun. Saya nak cerita tasamuh. Jadi atas saya nak bicara tu dia sifat 20 ke sifat 19? Tuan-tuan esok kalau kena lah soalan tauliah ke apa. Kena tanya ni. Belajar sifat 20. Belajar? Saya nak tanya sikit lah. Sifat 20 ni sebenarnya sifat 19 ke sifat 20? Oh, sifat 19. Kenapa pula 19? Kau kata sifat 20? Pasal wujud tu adalah zat. Wujud ni bukan sifat. Wujud adalah zat. Dipanggil sifat pasal tasamuh. Itu pandai kamu
Belajar kat mana? Saya duduk masjid. Saya duduk Manjung. Belajar kat mana? Masjid Ihsan. Ngaji lah. Ke mana? Kami tak ngaji. Kitab Khulasah sifat 20. Mahal tu. Saya tak pernah dengar pun kitab tu. Dah tak mengaji, dah dengar ke mana? Bubur je ayat tu. Saya melawak tu sambil-sambil. Kalau mengaji macam mana? Walaupun orang awam tuan boleh faham. Ingat tak? Masalah kita macam mana? Pelajaran ni tak diajar kita. Betul tak? Setuju tak saya cakap? Itu nak buat apa? Rombak balik silibus. Bukan saja rombak kabinet. Bukan rombak kabinet rumah. Rombak silibus. Benda ni tak diajar. Kalau ajar ni, sedap. Dia faham. Memang faham, sedap. Saya pernah, masa saya ambil tauliah tu. Saya tauliah tahun 90 kan. Tauliah saya. 25 plus 90. Saya tahun 90. Orang ke 25 tahun 90. Abang tauliah. Tauliah saya tahun 90. Apa saya nak cerita? Antara soalan yang ditanya, soalan ni. Dah boleh jawab. Antara soalan yang untuk menduga akal, soalan lisan ni. Ustaz belajar sifat 20 belajar. Bukan susah ke sifat 20 ni? Saya kata mana susahnya? Belajar sifat 20 lah, mantap. Nak tengok kita tu. Orang yang menyoal tu satu hal lah kan. Dia nak tengok kita tu, apa pendirian kita tu. Saya kata sifat 20 lah kita dengar, faham dan mantap. Dia dengar kita jawab. Itu dia tak soal lah. Soal lah. Kalau tanya, belajar sifat 20? Tak belajar. Oh, belajar apa? Sifat 20 ni falsafah Yunani, kata dia. Cucap lah tu siapa? Itu golongan pening lah tu. Tapi sekarang jaga. Bapak tu ambil tauliah, dia akan jawab macam tu. Macam tu tak apa? Sifat 20 belajar? Wujud. Yang ni lah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wow. Esok dia ngajar, merapu. Yang ni yang munafik yang perangai ada tak? Berani kata munafik. Habis tu nak kata apa? Takkan mukmin perangai macam ni. Masa ambil tauliah jawab macam ni. Lepas tu bila mengajar merapu. Allah Ta'ala, atas harap. Apa baik. Jadi di atas kata bilangkan wujud ni sebagai sifat, itu istilahnya tasamuh. Mudah-mudahan tak faham yang kita istilah tasamuh tu. Bahkan kata dia wujud ni dipahamkan bahawasanya dari segi faham kita di atas sebutkan dia sifat dan di atas kata dia sifat tu wujud ni seolah-olah asing daripada zat pada fahaman kita. Seolah-olah wujud ni asing pada zat. Sedangkan dengan apa kita bahas yang hari ni, yang hari tu, bila sebut ada, maksudnya ada tu adalah zat apa yang sedang kita bicara. Kalau kita ada masjid ni ada apa? Ada zat masjid ni. Siap. Alhamdulillah. Tapi atas kita belajar, ada ni apa? Sifat yang wajib. Kalau atas bicara orang Ta'ala, sifat yang wajib bagi orang Ta'ala. Seolah-olah macam satu benda yang asing selain pada zat. Seolah-olah. Seolah-olah itulah dipanggil tasamuh. Berkata ulama' mutakalimin. Ulama' mutakalimin ni ulama' ahli tauhid lah. Jaga ke istilah ni. Pasal zaman lah ni, ada orang menyerang atas istilah ulama' kalam, ulama' mutakalimin. Dia momok-momok kan ulama' kalam dan ulama' mutakalimin ni. Dan ni memang ada kumpulan-kumpulan yang attack ni. Dia attack ilmu tauhid. Attack lah kan. Dia serap pahaman-pahaman akidah. Mengikut kita belajar sifat 20 ni. Attack apa lagi? Attack tasawuf. Attack kita bermazhab Syafi'i. Dia orang ni pelik. Mazhab Syafi'i pun jadi masalah. Ambil satu mazhab pun bermasalah. Belajar sifat 20 pun bermasalah. Lagi apa? Belajar tasawuf pun bermasalah. Dia orang ni belajar apa benda? Tak tahu. Dia orang belajar apa? Quran sunnah. Tengok pahaman dia tak ada pun tepat betul-betul dengan Quran sunnah. Memusuh dengan orang. Tak ada pun nak rahmat dengan orang. Ada. Bahkan tengok pening kaedah-kaedah dia. Apa dia? Kutip duit daripada orang Islam, bagi ke orang kafir atas nama zakat. Orang Islam macam tak apa peduli je nak bagi zakat. Benda yang tak kena zakat, dia wajibkan zakat.
Ada pula zakat eksklusif. Apa dia? Harum manis. Kena zakat. Tak pelik ke tuan? Tuan tak pelik ke? Tuan aku tak faham, tak kerti, saya tak tahu lah. Dia mesti kalau buah-buahan, ada buah-buahan tertentu je kena zakat. Zakat ni kadar tertentu daripada harta tertentu diberi pada orang tertentu. Bukan beri pada orang yang tak tentu. Antara orang tak tentu tu tak menentu. Kafir tak menentu. Harta yang tertentu, kadar tertentu daripada harta tertentu. Bukan semua harta kena zakat. Permata pun tak kena zakat. Sedangkan lagi mahal daripada emas dengan perak. Jadi permata tak kena zakat. Pasal apa? Tak kena. Buah-buahan, bukan semua buah kena. Ni kelapa sawit dia nak suruh kena zakat. Sikit saya sebut benda-benda macam tu. Kita kalau belajar di sebelum syarak, kita akan dapat tengok lah kelang kabutnya fahaman mereka dengan agama ni. Asal saya nak sebut ulama' mutakalimin. Enggak lah. Hati-hati sikit. Baik. Atas kita duk bicara ilmu tauhid ni, tak silah ulama' duk bicara ilmu akidah ni, umum ulama' gunakan bahasa ulama' mutakallimin. Dia kata apa? Sifat wujud ni. Apa sifat wujud ni? Tak, wujud dia kata sifat wujud. Memang ini istilah yang tak sama dah dipakai. Wujud diistilahkan sebagai sifat. Sedangkan tak dikatakan wujud, mestilah ain wujud. Bila ain wujud, maksudnya dia zat. Tapi atas istilah kita sebut sifat wujud. Baik. Jadi sifat wujud ni apa? Hiya allati la tu'aqqalu zatu biduniha. Terjemah dia beri tu, kita tengok kod nak repair bahasa apa sikit. Saya takut susah faham. Kata dia, wujud ni ialah sifat yang tidak dipahamkan tanpa zat. Kalau saya terjemah Arab tu, tengok tuan-tuan, boleh catch up ataupun tidak. Hiya, sifat wujud ni adalah allati, perkara yang la tu'aqqalu zatu, tak boleh dita'akul, tak boleh ditasawurkan sesuatu zat biduniha, tanpa sifat wujud. Maksudnya tak boleh kita nak kata ada sesuatu zat, melainkan mesti kita kena kata ada dulu. Jadi kalau ikut terjemah tu, kena kata macam ni. Wujud ialah satu sifat yang tidak dipahamkan sesuatu zat tanpa mengatakan dia wujud. Boleh? Faham saya sebut? Tak boleh kita nak katakan zat sesuatu tu, dan kita nak bahas sesuatu, melainkan kena kata ada dulu lah. Soal COVID-19 ni pasal apa? Orang duk takut-takut ni pasal apa? Pasal dia ada. Ada apa? Ada zat COVID tu. Okey, siap. COVID tu nama. Mestilah ada. Yang zat yang dinamakan dengan COVID tu. Cuma saya tak kenal lah. Duk buat gambar tu macam gambar cucuk bawang. Macam cucuk bawang. Akan ada bulan tu ada tajam-tajam bunga-bunga macam tu. Macam rupa cucuk bawang. Itulah rupa zat COVID. Di atas dia tengok dalam mikroskop elektron apa kaedah dia lah. Tapi apa maksud? Itulah zat COVID-19. Mata tak boleh capai, tapi ada. Ada apa? Zat COVID tu. Jadi nak bicara apa-apa, bagi ada dulu. Kalau tak ada, nak bicara apa? Tak ada nak bicara apa. Dan kalau kita bicara, maksudnya mesti sabit zat yang dibicara. Malaikat ada. Apa maksudnya? Sabit zat malaikat. Zat malaikat daripada apa? Nur. Kan? Tenang? Faham? Jin ni ada kan? Jin ni ada. Ada apa? Ada zat jin. Zat jin ni apa? Api. Nar. Api tu apa asal usul dia? Macam mana proses bagi jadi? Wallahualam. Tentu kadang-kadang ada orang timbul muskil. Isu api je lah. Bila jin ni ada Islam, ada kafir, serupa hal macam kita. Dia pun ada taklif syarak. Diperintahkan untuk diikut Nabi Rasul, ikut perintah Allah Ta'ala, taat. Tapi jin daripada api. Kalau dia derhaka, kafir masuk neraka tak? Neraka apa? Api. Jin apa? Panas nanti. Panas tak? Jin masuk dalam neraka. Neutral lah tak pasal api dengan api. Pasal dia sama kejadian.
Tak, ulama ajar kita cara berfikir senang je. Yang ni memang ada kisah-kisah dia. Apa dia? Kita daripada apa? Tanah. Ambil tanah seketul, gopoi kepai-kepai, jemur air keras, balik nak. Sakit tak sakit? Kenapa tak sakit? Kan tanah. Okey, cukup. Syarah macam tu pada dah. Saya faham. Masyarah nyeri lah tu. Macam mana ni? Tak faham lah. Tak bercodik lah tu. Okey. Sekali lalu lah gitu kan. Tadi nak ambil isu, nak kata tak dipahamkan sesuatu zat, melainkan atas kita bicara satu zat, mesti bicara wujud dulu. Atas kaedah kita sebut apa? Rasional untuk membincangkan sesuatu, mestilah bincangkan wujud tak wujud dulu. Betul ya? Satu Allah nak bicara apa dulu mula-mula? Wujud. Wujud apa? Zat Allah Ta'ala. Istilah apa? Sequence berfikir tu kan. Apa yang sepatutnya kena fikir tu, mesti bicara sabit tak sabit zat Allah Ta'ala. Ya, sabit. Cuma zat Allah Ta'ala macam mana? Di luar kebayaan kita untuk kita fikir. Terlintas saja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, memang antara gangguan iblis syaitan kat kita, dia datangkan macam-macam rupa dan bayangan, hayalan, lintasan yang kita akan memikir untuk memikirkan zat Allah Ta'ala. Yang tu adalah gangguan-gangguan dia. Kalau ada macam mana, nyahkan dia. Kalau nak tuan-tuan nak garang sikit, cik, subhanallah, la ilaha illallah, pergi syaitan, nyah kau daripada sini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, peliharalah aku daripada kejahatan syaitan. Memang itu kefiat yang dia jaga. Maksud tegas. Dia tak gangguan itu, main ragu-ragu macam ni, nyahkan dia, halau dia. Nak cakap macam tu pun tak ada masalah. Cakap dia lah. Atas prinsip, minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, lindungkan aku daripada gangguan-gangguan iblis dan syaitan ni, melintaskan macam-macam hayalan, fikiran, imaginisasi, gangguan untuk mengiyakan Allah Ta'ala ni betul atau tidak. Memang ada kan. Saya sendiri ni sebab ada orang main bertanya, saya tak adalah masalah tu. Tak tahu, terdekat ni kat saya ni atas, ada dekat hampir dekat 20 orang kan, main jumpa saya. Saya tak tahu apa bencana apa, saya tak tahu. Ramai kan. Ada orang muda pun ada orang tua pun ada. Dia kata, Ustaz, saya ni ada masalah apa dia. Saya ni kerap kali lah datang macam-macam soalan, mempersoalkan, Allah ni ada ke? Macam tak ada je. Betul ke Allah Ta'ala ada? Tuan-tuan, antara penyakit zaman ni, tuan-tuan kotlah tak ada orang jadi reference untuk tempat tanya. Yang tanya saya pula bab-bab ni, bukan tanya pakai WhatsApp kan. Saya tanya direct ni. Main dia ajak tepi sikit, Ustaz, saya ada personal soalan sikit. Kenapa? Saya ni Ustaz, belakangan ni selalu kena gangguan macam ni. Saya ada gangguan yang macam bersuara, cakap, macam ni saya nak buat? Dia kata, nyahkan dia, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Yakin Allah Ta'ala ada. Ni macam mana nak buat? Minta lindung daripada gangguan syaitan. Ni memang gangguan syaitan. Minta lindung. Tak ada jalan lain kita nak minta berlindung melainkan minta berlindung hanya dengan Allah Ta'ala. Tak pegang atas diri kita sendiri pun. Siapa? Yang boleh pelihara kita Allah. Baik. Sikit kita baca hujung tu pasal dia nak bagi contoh. Kalau kita tinggal tu lagi macam satu hal lain pula kan. Kita sambung nanti jom nak sebut. Kita baca sampai habis dia sebut pendapat pengarang tu. Contoh kata dia, kalau motor kita hilang, apa hilang? Motor. Apa benda motor ni? Zat motor. Mana ya? Alam dia. Ingatkan motor ni motor hayal itu. Sabit zat dia. Apa? Zat motor lah. Nama motor kan nama. Motor apa? Itu brand tu satu hal lah. Tapi motor satu nama motor apa? Motor apa? Honda apa? AS5. Kan? Khas kan nama dia. Dari asal dia common noun, dia akan jadi proper noun. Asal ni isi nakirah jadi isi makrifah. Itu bunyi istilah-istilah tata bahasa sikit. Kalau motor kita hilang, kita pergi mencari di berata tempat. Kita bertanya, adakah ada motor saya di kawasan ni? Nampak tak motor saya? AS5. Nombor apa? AAA. Contoh kan. Je lah kan.
kita tidak bertanya adakah merah atau biru motor di kawasan ini. Kita akan tanya apa? Bukan tanya sifat, kita akan tanya zat. Tanya motor dulu. Ada nampak motor? Motor je kan? Motor color hijau. Cerita zat dulu, baru cerita sifat. Kan? Ada nampak tak merah? Merah. Kan? Kalau cerita PM, tahu tak siapa PM? PM, mesti zat PM lah, takkan tiba-tiba PM. Teruk kan? Ambil bila isu keliling tu kan? Kita tak tanya adakah merah atau biru motor di kawasan ni. Ini memberi faham bahawasanya wujud terasing daripada zat. Jadi kalau faham itu merah, biru, motor. Jadi seolah-olah macam motor ni asing, biru, merah tu lain. Tapi sepatutnya kita sebut motor. Mestilah kat motor ni zat dia, dan pada zat mesti ada sifat. Jadi kita nak dulu sebut apa? Sebut zat dulu ke sifat dulu? Zat dulu. Tuan-tuan nak makan nasi, tuan-tuan sebut apa? Biryani nasi ke nasi biryani? Alhamdulillah, pandai apanya kan. Nak makan kat mana? Marbawi. Nak sebut Marbawi dah, saya lupa lah tadi. Marbawi. Takkan Makli Marbawi. Okay. Saja saya main bahasa tu sikit. Baik, ada orang tak faham Marbawi tu, pergi tanya apa dia. Elan apa? Produk Muslim. Kan? Maka tidak ada halangan untuk menggunakan namanya sifat. Jadi tak halang untuk katakan wujud tu sebagai sifat. Kerana kita tidak bertanya dengan warna-warna, maka tak kala wujud ini terkena atas zat, ulama mutakallimin menamakannya sebagai sifat nafsiyah. Sifat yang diklasifikasikan sebagai nafs. Bahasa lain nafs, zat. Maksudnya sifat, walaupun sebut sifat kat dia, tapi sifat yang diklasifikasikan sebagai zat, sebagai nafs, sebagai diri sesuatu. Okay. Ujung tu, kita ambil kesimpulan tu. Pendapat pengarang, pertama kata dia, saya, jadi ni pengarang kitab ni lah, berpendapat bahawasanya wujud, berbanding dengan cerita hal apa dulu, wujud adalah sifat subutiyah, bukan dalam jumlah ada. Dia bukan dalam jumlah ada, tapi dia memang subut. Yang tu pun saya nak uraian panjang. Biar dulu lah. Lagi saya baca kalut-kalut tak sedap juga. Biar dulu. Kita akan bicara tentang istilah-istilah dia akan sebut tu nanti. InsyaAllah. Itu dulu lah. Cadang nak terus kan. Nampak tu tak boleh. Lagi saya abaikan apa penjelasan kat situ lah. Soalan kalau ada sekitar tu. Benda yang ada itu boleh dilihat. Setiap yang ada itu boleh dilihat. Dari segi kebolehan, ya. Satu, Allah ada tak? Boleh tak dilihat? Cuma tak boleh dilihat bukan bererti dia mustahil dilihat, dan bukan dia tak ada. Tak semestinya pula setiap yang ada tu memang mesti dilihat. Tapi dari segi boleh dilihat, dia masuk boleh tu ada imkan, ada kebolehan untuk dilihat. Cuma kalau saya sebut COVID-19, boleh dilihat? Tapi tak boleh lah lihat dengan mata kepala kita yang ni kan. Oksigen, boleh dilihat? Gunakan alat yang munasabah lah. Tapi sebenarnya boleh tak dilihat? Boleh. Satu, kalau kata Allah Ta'ala ada, boleh tak Allah dilihat? Cuma takkan boleh berlaku lihat Allah di sini. Mesti melihat di sana. Di sana pun untuk ahli syurga saja. Kalau di sini ada bab akidah, kita belajar berlaku melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga. Hanya berlaku pada seorang saja, pada diri seorang makhluk saja. Itulah berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Dukut soalan lagi kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana biduri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin
wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.